Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali di Sembang-Sembang ASMB di mana kita bincangkan pelbagai topik mengenai wang ringgit. Macam mana nak menguruskan perbelanjaan harian kita, menguruskan hutang, menguruskan pelaburan dan juga perwarisan, macam-macam lagi lah supaya kita sama-sama belajar untuk mantapkan kedudukan kewangan kita. Topik hari ini kita bawakan pelaburan konsisten. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Apakah perlu kita melabur? Mengapa kita perlu melabur? Mari kita tanyakan tetamu jemputan hari ini iaitu Encik Syamsuddin Abdul Kadir, penasihat kewangan bertauliah. Assalamualaikum Encik Syamsuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. khabar, sihat? Sihat alhamdulillah. Sihat alhamdulillah. Terima kasih bersama kami di Saya Sembang-Sembang ASMB. Jadi topik kita hari ini pelaburan konsisten, Encik Syamsuddin. Betul ke sikit-sikit lama-lama boleh jadi bukit? Perlukah kita nak melabur? Kenapa kita perlu melabur? Okey, baik. Secara asas dia barang naik ya. Kalau barang tak naik tak apa, tak payah melabur. Okey. Sebab bila barang naik, gaji kita kita nak tengok yang mana lagi naik cepat. Kalau gaji kita berjuta tak apalah. Kalau gaji naik sama dengan harga barang naik tak apa. Kalau tak nak pun tak apa. Tak Sebab kita tak stres. Okey. Sebab dia sama. Mana RM10 yang kita bayar dulu untuk dapatkan, contoh nak beli ayam lah seekor RM10. Dulu sekarang RM10 kita takkan rasa apa-apa. Tapi masalahnya dulu berapa ringgit je. Kalau tengok zaman dulu 5 sen ya, 10 sen dah boleh beli keluarga punya keperluan. Jadi dah satu lagi harga hartanah kita tengok. Keperluan asas manusia, tempat tinggal, pakaian, makanan. Harga rumah naik secara purata, hartanah lah, RM100 sehari. Sehari naik Mana sebulan RM3,000. Gaji kita adakah naik sebulan RM3,000 extra? Kalau tak naik memang kita akan jadi menanggung beban yang sangat besar. Ansuran kita kena bayar ke rumah jadi banyak bulan-bulan. Mana gaji besar pun kita nampak sikit je. Jadi mahu tak mahu kita terpaksa duit yang kita dapat gaji tu, kita kena suruh dia bekerja untuk kita. Kalau nak suruh duit tu bekerja untuk kita, melabur. Bukan kita kerja untuk duit lah. Duit tu kerja untuk kita. Jadi kita melabur. Kalau simpan duit simpanan, kita kerja untuk duit. Sebab nak tengok pekerja kita. Ialah duit tu kalau dia bekerja untuk kita, dia menggandakan dengan cepat. Tapi kalau kita kerja untuk duit, simpan duit simpanan tu, itu kita kerja untuk duit. Sebab duit simpanan kita antara 90 tahun hingga 480 tahun baru jadi double. Berapa Cik Syamsuddin? 90 tahun hingga 480 tahun. Baru duit tu nak berkembang. Ya. Kalau kita letak di akaun simpanan. Contoh kita letak RM10. Duit RM10 kita akan jadi double RM20 90 tahun daripada sekarang. Ya Allah. Ataupun 480 tahun. Kalau kita tengok tapi dia selamatlah. Dia RM10, dia RM10 lah. Tapi dia tak bertambah. Tapi 90 tahun sekarang dengan RM20 tu boleh beli apa? Kalau hidup pun lagi hidup pun boleh ada. Mana nak merasa pun tak ada. Kalau sumpah masuri 7 keturunan, sumpah akaun simpanan tu 8 keturunan pun tak dapat rasa. Pun tak dapat. Kalau seorang hidup 60 tahun lah. 68, 480 tahun. Jadi kalau kita tak nak kena sumpah masuri, kita melabur. Betul. Mahu tak mahu kalau nak jadi warga negara yang, bagi saya betul-betul warga negara yang berdaulat lah sebagai ni, kita kena melabur. Okey. Tapi melabur tak adalah sampai apabila fikir melabur terlalu besar, tak ada. Dan nak cari tempat yang yang kurang berisiko lah. Tapi dalam keadaan sekarang ni, keadaan gawat, keadaan pandemik, ada kawan-kawan saya di luar sana mungkin kata, hai saya ni hidup pun cukup-cukup je bulan-bulan gaji tu kan. Ada ke lebih nak melabur. Jadi untuk mereka yang rasa macam ni, apa strategi terbaik? Daripada gaji rendah sampai gaji, setakat saya buat kursus lah, sampai gaji RM100,000. Semua setakat dengan tak cukup gaji. Allah, yang gaji RM100,000 pun cakap tak cukup gaji. Ya, tak cukup. Dia sebenarnya adalah perangai kita, senang je. Kalau kita tunggu makan nasi macam tu, letak orang letak kita rasa banyaknya. Tapi makan habis. Habis lah. Jadi kalau boleh sebelum makan tu, buang tu. Oh saya tak nak ni. Yang itulah yang selabur, yang tolak tepi. Mana daripada gaji kita, the moment pagi masuk, dia terus transfer. Sekarang dah tak payah keluar. Dulu kan nak pergi pasar raja pun kena. Sekarang dah online je. Semua online. Dan rasa di ASB dia ada My ASNB tu dia ada apa? Ada auto labur. Tak kena charge pun, dia ambil je setiap bulan dari akaun kita, dia labur. Itu yang paling selamat. Jadi masa gaji masuk, terus kita ambil. Serendah RM30 pun, Cik Syamsuddin? Ya, memang boleh. Siapa yang kata boleh ke? Mungkin rasa macam, alah RM30 lah, tak berkembang manalah. Okey. Kalau kita fikir, ialah apa-apa pun kata sikit-sikit jadi bukit. Dia mesti bermula apa-apa ni. Orang jadi kaya pun dia bukan bermula juta terus. Cuba kita tengok kisah hidup dia. Ada yang ringgit, ada yang sen, ada yang RM10, ratus.
Dia cumanya kena bijak. Macam kata seorang sifu saya, dia kata seorang usahawan dia boleh tukar duit 100 menjadi 200. Macam kita ni sebagai rakyat ni, kita boleh tukar duit 30 jadi berapa ribu ke ratus. Kalau nak banyak kita apa? Kita start dengan 30. Okey. Lepas tu kita cuba naik sikit. Bila gaji naik, patutnya kita punya gaji pelaburan naik naik terus, lah. curi terus. Naik Jangan lagi. gaji naik, lifestyle kita naik. Gaya hidup kita naik. hutang Itu yang pula jadi naik. hutang pula naik. Itu jadi tak cukup tu. Jadi maknanya memang kena melabur secara konsisten lah untuk jangka panjang kan Yeah. Cik Syamsuddin kan. Tapi untuk mereka yang nak tanya macam mana tu sebenarnya tu konsisten tu. Cuba terangkan, bagi contoh macam mana yang kalau saya letak RM30 setiap bulan mulai sekarang 10 tahun betul ke boleh berkembang? Macam mana yang dia boleh berkembang tu? Okey, kalau macam di ASB kita tengok satu bendanya, kalau tengok purata, kalau tengok awal lagi cepat 4 tahun dah jadi double. Katanya secara purata kita ambil yang busuk-busuk lebih kurang 10 tahun lah. 10 tahun dia jadi double. Mana RM30 yang hari ni kita tak ni, bulan ni, 10 tahun daripada tu dia akan jadi RM60. RM60 paling kurang. Kalau kita rasa nak banyak. Ni dengan dividen berapa peratus? 7%. Okey, Secara purata lah, kadang 6, dia kadang 4, kadang 5. Dia nak cari pelaburan yang sama tu, tu FD. Tapi FD ni 3%, 2%. Ataupun cuba buka akaun online kita. Dah tak sampai setinggi tak ada, dia pun. biasa kalau tengok akaun online kita tu, tak kira whatever yang, kan kita ada dengan bank apa, kita tengok. Kalau kita buat online, FD dia akan bagi 1 poin lebih. 1 poin lebih, lebih kurang berapa tahun tu, 40 baru tahun. nak berkembang. 40 lebih tahun. Manakala dia bagi 3% pun 24 tahun. Kita ni 10. 10 lebih kurang lah. Kadang rendah, kadang lebih. Dia sebab kita tak tahu masa depan. Jadi kita kena letak dah tu. Sebab BSB ni dia tak berkurang. Dia maksudnya dia dah ada sistem saving tu. Ya. Mana kalau dividen tak tinggi sangat, dia at least kurang-kurang dia bagi nilai. Tapi tak pernah lah bagi nilai tu je. Dia bagi lebih. Kecuali kita keluarkan sebelum dividen. Okey. Jadi pelaburan DSB dia bersifat selamatkan duit modal kita dan melabur. Majoriti tempat pelaburan yang luar dia tak ada selamatkan. Dia nak melabur. Dia melabur. Kalau untung alhamdulillah. Kalau rugi lah. Okay. Jadi sebab ASB ni tu tempat yang paling bagi saya rakyat wajib kena ada. Salah satu akaun pelaburan yang wajib ada. Jadi memang peribahasa Melayu tu dah cukup cantik lah. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Betul. Tapi DSB kadang-kadang boleh jadi gunung insya-Allah. Macam mana? Boleh jadi gunung. Kalau siapa yang belajar betul-betul ASB ni kelebihan yang ada di ASB, banyak benda yang di luar jangka yang kita dapat capai. Ya? Sebab dia menggunakan kuasa compound tu kan. Kuasa compound dan dia ada banyak even ASB financing pun dia ada. Boleh saya tambah banyak kelebihan ASB financing ni dia sebenarnya takaful, dah ada takaful dalam tu. Kalau saya jadi apa-apa kat kita dah dalam keluarga kita ada. Contohnya kita ambil 200,000 punya right. Kita nak 200,000 tak ada. Tapi di SB ni kita boleh dapat financing. Penuhkan dulu 200,000. Waktu tiba-tiba 200,000. Mesti seronok. Mata bulan-bulan kita bayar je. Jika if anything, contoh bulan keempat kita meninggal, keluarga kita dapat 200,000. Mana nak dapat? Kita hibahkan ke keluarga dah terus. Yes, dah senang. Dah tak payah nak pening kepala banyak tempat. Baiklah. Macam tu, sebelum kita akhiri episod hari ini, Cik Syamsuddin, nasihat dan pesanan yang paling penting lah untuk penonton. Okey, tuan-tuan dan cik-puan yang dirahmati Allah ya. Dalam hidup kita ni memanglah kita dah belajar tentang mahu tak mahu kita kena melabur sebab kos barang naik. Dan sekarang ni alhamdulillah kita ada ASB ni yang ada 1,001 kelebihan. Dapat gaji sekarang ni dah boleh buat automatic auto labur. Buat je sistem tu dah dia ambil terus. Belum kita nak terbelanja dengan mengarut, nak terboros ke dah selamat dah RM30 sekurang-kurangnya. Tapi yang mampu tu lebih-lebihkan lah. Sebab yang gunung besar tu dia bergantung pada yang kita potong bulan-bulan. Betul. Jadi sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Kalau ikut Encik Syamsuddin dia jadi gunung. Gunung insya-Allah. DSB boleh. Okey, terima kasih Encik Syamsuddin. Terima kasih kepada penonton bersama kami 10 minit hari ini nak tengok macam mana kita nak jadikan bukit tu kepada gunung dengan melabur secara konsisten di ASB insya-Allah. Bukan sembang sebarang sembang. Ini sembang-sembang ASMB untuk kita hidup senang insya-Allah. Bertemu lagi di episod-episod akan datang dengan macam-macam lagi topik menarik mengenai wang ringgit. Janji jumpa lagi. Terima kasih dan assalamualaikum.